Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1. Kembali kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi bersama Cikgu Husna. Okey, untuk kali ini kita sambung semula kepada bab 1 di bawah tajuk pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Tetapi untuk hari ini di akhir pembelajaran, awak akan dapat 3 subtopik iaitu 1.1.5 iaitu membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. 1.1.6 iaitu meneroka kriteria reka bentuk yang baik. 1.1.7 membina objek asas. So, apa kaitan dia satu persatu ni kita akan tengok. Tapi yang pertama sekali kita kena ingat prinsip dan elemen yang kita dah belajar sebelum ini. Kalau tak ingat, boleh refer kepada video cikgu yang lepas. So, untuk hari ni kita akan tengok kepada 1.1.5 iaitu membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Okey, dalam buku teks awak boleh buka muka surat 13. Buku teks ada dekat sebelah awak tak tu? Okey, boleh tengok muka surat 13. Kenapa kita nak membanding bezakan prinsip dan elemen reka bentuk? Okey, elemen ini adalah unsur yang akan membantu bila kita bina sesuatu produk. Apakah unsur yang membantu? Contoh elemen adalah garisan. Garisan, tanpa garisan kita tidak akan dapat rupa. Bila dah dapat rupa kita akan dapat ruang. Bila dah dapat ruang kita akan dapat bentuk. Dan 7 elemen itu membantu bila kita nak membuat sesuatu produk. Tetapi apa pula kaitan dengan prinsip? Prinsip ini pula ialah peraturan, panduan dan falsafah yang menggunakan elemen untuk bentuk sesuatu produk. Dia ni akan menjadi sebagai panduan kepada elemen yang telah kita buat dalam pada produk. Apa kaitan dia? Contoh elemen dan prinsip akan kita gunakan dalam contoh di pasaran. Satu contoh dalam pasaran. So, apakah contoh dia? Kita akan tengok bila kita membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk, awak kena buat kotak seperti ini. Boleh tunjuk, boleh refer buku teks muka surat 13. Dekat situ kita kena kenal pasti nama produk kita apa. Contohnya cikgu buat dekat sini produk cikgu gambar kasut. So produk cikgu adalah kasut. Dekat sini kita akan membanding beza elemen dan prinsip berdasarkan apa yang ada pada gambar kasut tersebut. Contohnya elemen, tak semua elemen ni ada pada gambar ini dan tak semua prinsip ada pada gambar ini. So contoh dia adalah kasut. Sekarang kita nak pergi kepada kasut. Kita tengok elemen dahulu. Elemen garisan. Jika ada, tandakan right. Jika tiada, pangkah. So dekat sini elemen garisan ada kepada kasut? Ya, ada. Elemen garisan ada pada kasut. Nampak tak ada garisan putus-putus, garisan binaan. Ini adalah garisan. So bahagian kasut dia dekat mana? Dia dekat badan kasut. Elemen garisan itu ada. Rupa. Ada ke rupa pada kasut ini? Tidak ada. Kenapa? Rupa hanya ada pada objek berbentuk dua dimensi. Dua dimensi tu maksud dia boleh tengok tapi tak boleh sentuh. Lepeh. Lepeh tak ada apa. Tak ada isi padu ruang semua. Kalau bentuk, dia bentuk macam ni. 3 dimensi. Kita boleh lihat, kita boleh sentuh. Baru ada bentuk. Barulah kasut kita ni boleh dipakai. So, bahagian kasut dia adalah 3 dimensi. Kenapa bahagian kasut 3 dimensi? Itu menunjukkan kita faham bentuk apa yang ada. Contohnya kita boleh tulis kat situ bentuk kasut. Tak ada masalah. Kemudian tekstur. Ada ke tak elemen tekstur dekat kasut ini? Ada. Elemen tekstur dia berbentuk kasar. Kita rasa kasar dekat luar kasut. Bahagian kasut dia dekat mana? Bolehlah tulis badan kasut ataupun nak deskripsikan dia kasar, tak ada masalah. Kemudian ada tak saiz? Mestilah ada. Kasut ada macam-macam saiz. Saiz tu diukur dekat mana? Pada bahagian kasut dia adalah tapak kasut. Kemudian warna. Adakah ada elemen warna pada gambar kasut ini? Ada. Dia warna apa? Warna hitam dan putih. Janganlah tiba-tiba warna coklat. Sudah. Kena tengok warna, elemen warna apa yang ada. Kemudian ruang. Ada tak elemen ruang pada kasut ini? Ada. Kalau tak ada ruang, macam mana kaki nak masuk dalam kasut? Ini ruang dia adalah dekat dalam kasut. Okey, kemudian kita tengok pula prinsip.
Membanding beza ni kita nak tengok elemen dan prinsip pada sesuatu produk. Contohnya kasut. Prinsip dia keseimbangan. Ada tak bentuk keseimbangan? Maksudnya bila kita belah tengah ni, kiri dan kanan dia tu sama. Ada. Dekat mana? Tapak kasut. Takkanlah tapak kasut tu dekat depan je, belakang tak ada. Tak boleh Keseimbangan ada. Pengulangan. Prinsip pengulangan ada. Dekat mana? Dekat lubang tali kasut. Dekat lubang tali kasut ni prinsip pengulangan. Dia adalah bentuk yang berulang-ulang. Bentuk sama berulang-ulang. Kemudian kontras. Ada tak prinsip kontras? Ada. Yang mana kita ada tekstur yang kasar dan licin. Licin dekat mana? Bahagian tepi ni. Warna putih ni. Tekstur dia licin. Yang warna hitam ni tekstur dia kasar. Kepelbagaian, prinsip kepelbagaian ada. Yang mana kepelbagaian daripada segi jenis garisan yang digunakan. Kita nampak garisan dia berbeza-beza. Kemudian kesatuan. Prinsip kesatuan ada. Kesatuan maksud dia apa? Kita tahu ini adalah sesuatu imej yang kata ini adalah imej kasut. Kita nampak, kita faham ini adalah prinsip kesatuan, imej dia adalah kasut. Keringkasan, kita nampak bentuk ni ringkas. Dia tidak ada warna yang banyak, corak yang banyak. So, dia ada prinsip keringkasan. Serta harmoni. Ada tak prinsip harmoni dekat situ? Ada. Kenapa? Warna kasut dia. Kita rasa warna kasut itu simple. Warna kasut tu kita rasa macam okey, tenang. Tak adalah serabut sebab warna yang banyak. Bila kita membanding beza prinsip dan elemen, kita kena ada kotak macam ni. Okey, contoh tak jelas kan? Kalau tak jelas, kita tengok contoh. Okey, dekat sini kita akan membanding bezakan 3 produk yang berlainan dalam bentuk jadual. Contoh yang tadi, cikgu bagi satu saja gambar. Tetapi dalam soalan, selalunya dia akan suruh awak bezakan 3 produk yang berlainan tetapi dalam bentuk jadual. Dekat sini kita ada bilangan, elemen, produk A, B dan C. Ini adalah kita nak tandakan pada bahagian elemen. Oh, ini silap. Ini adalah prinsip. Prinsip produk A, B dan C untuk prinsip produk A, B dan C. Produk A adalah rantai, produk B adalah gelang, produk C adalah anting-anting. Okey, ini adalah tugasan awak nanti. Tapi kita tengoklah yang pertama, kita tengok A dulu. Cikgu bagi clue A lah, rantai ni. So, dia dekat rantai ni ada tak elemen garisan? Mestilah ada. Rupa? Tidak ada. Kenapa rupa tidak ada? Sebab kita boleh pakai rantai ni. Rupa tu maksud dia 2D, bentuk 2 dimensi, bentuk geometri, bentuk rupa organik, yang bentuk 2D lah, yang kita boleh lihat tapi tak boleh sentuh. Kemudian ada tak bentuk? Mestilah ada. Ada tekstur? Ada. Ada saiz? Ada. Ada tak warna? Ada. Ada ruang tak? Ada. Ruang tu dekat mana? Kat leher ni nak pakai. Kalau tak ada ruang, macam mana nak pakai rantai tu kat leher? Okey, itu adalah contoh-contoh elemen. So, dekat sini nanti awak boleh jadikan ini sebagai tugasan awak. Buat di dalam buku latihan lah. Okey, kita akan pergi kepada seterusnya, iaitu 1.1.6, iaitu meneroka kriteria reka bentuk yang baik. Ni dekat buku teks muka surat 14. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kriteria reka bentuk yang baik? Bila kita nak buat sesuatu produk, kita ni kena mempertimbangkan dan menentukan nilai yang ada pada sesuatu reka bentuk kita. Contohnya, sebelum kita nak reka bentuk botol air, kita kena ada kenapa bentuk botol air tu, kenapa bentuk dia bulat? Kenapa bukan bentuk segitiga? Kenapa? Apakah ketahanan dia? Boleh letak air yang banyak tak? Boleh mudah dibawa ke tidak? Itu adalah kriteria-kriteria yang bila kita nak buat sesuatu tu, kita kena tentukan adakah ada nilai tak pada sesuatu rekaan bentuk kita tu. So, dekat sini ada 5 kriteria reka bentuk yang baik, iaitu yang pertama adalah kecenderungan inovasi. Kedua, kreativiti. Ketiga, keaslian reka bentuk. Keempat, kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran. Dan yang kelima adalah ergonomik. Okey, kita tengok satu persatu.
Kita tengok yang pertama, iaitu kecenderungan inovasi. Kecenderungan inovasi ini bila mana sesuatu reka bentuk ni dia boleh jadikan produk tu unik dan lebih berdaya saing daripada produk sedia ada di pasaran. Maksudnya produk tu dah ada dah dulu. Tetapi kita tambah baikkan dari segi kualiti, inovasi, teknologi untuk jadikan produk itu lagi unik dan lebih berdaya saing sesuai untuk dipasarkan. Contoh kereta ni. Kereta Beetle ni. Dulu kereta Beetle ni guna enjin yang macam agak lemah sikit. Tapi sekarang bentuk yang sama tetapi reka bentuk yang berbeza. Lebih menarik. Orang nak guna. Tak adalah macam old school sangat. Macam tu. Kemudian handphone. Dulu pakai handphone yang kena ada tarik antena baru dapat signal. Kemudian ada 3T10. Kemudian sekarang kita dah ada iPhone yang lebih maju, lebih canggih dan lebih luas dia punya ROM, kompartmen dia. So dekat sini dia menjadikan produk itu lebih berdaya saing pada generasi yang sekarang. Itu adalah inovasi. Inovasi sesuatu produk yang sedia ada tetapi kita tambah baikkan dia. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah kreativiti. Kreativiti ni macam mana? Dia ni akan melibatkan idea baru dalam menghasilkan produk reka bentuk. Dia ni akan memperbaiki fungsi produk sedia ada bagi manfaat lebih baik atau memperbagaikan sesuatu fungsi. Okey, kreativiti dekat sini, bila orang tu nak membuat sesuatu produk, dia akan fikir produk itu bukan sekadar untuk itu sahaja. Mesti ada fungsi yang lebih baik. Contohnya dekat sini, iron board. Iron board ni ataupun tempat kita nak iron tu lah iron board. Belakang dia awak tengok, dia tambah fungsi cermin. Nampak? Dia dah fungsi dia sama, bentuk dia yang sama tetapi ada fungsi yang berbeza. Boleh jadi iron board, boleh juga jadi cermin. Kemudian kerusi. Kerusi ni boleh duduk, pada masa yang sama boleh duduk sambil membaca sebab dekat kerusi ni ada tempat letak buku. Dia bagi manfaat yang lebih baik lah, bukan terhad kepada sesuatu fungsi sahaja. Nampak, ini adalah kreativiti orang. Yang ketiga, keaslian reka bentuk. Okey, dekat sini dia akan menekankan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan produk yang mana ini tidak boleh meniru produk yang sedia ada. Contohnya bag. Bag ni sekarang banyak yang copycat, copy lah, copy ori kan. Tetapi untuk kita tahu real atau fake ni sesuatu produk tu, kita boleh tengok daripada jenis logo dia. Logo asli dia dengan logo fake dia adalah berbeza. Kita boleh tahu je nama sesuatu barang tu asli ataupun tidak kalau kita tahu macam mana nak detect benda tu. So bila kita nak buat sesuatu bentuk, kita kena ada idea yang asli. Kita tak tiru reka bentuk orang lain. Kemudian apa fungsi helang ni? Kenapa helang ni? Okey, helang ni adalah unsur simbolik. Kita nampak helang kat Malaysia ni kita tahu, oh ini adalah dekat Langkawi. Tak adanya kita tengok helang, oh dekat Sabah ni. Tak ada. Kita nak tunjukkan unsur simbolik helang tu berada dekat Langkawi. Okey. Dia ni tak ada tiru dekat mana-mana. Sebab dia besar. Tak adanya dekat negeri Melaka. Ada helang ni macam besar macam ni, tak ada. So dia asli, dia menunjukkan unsur simbolik dan estetika. Okey. Kemudian kriteria yang keempat, kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Okey, dekat sini, bila kita nak hasilkan sesuatu produk, dia kena ada ciri kekuatan. Maksud dia dekat situ, dia tidak mudah rosak ataupun hancur. Dan kualiti produk ini ditentukan pada ketahanan semasa digunakan. So bila dia sekiranya dia memenuhi syarat, dia akan dipasarkan. Contohnya kerusi. Kerusi yang sekarang ni, sebelum dipasarkan, dia akan test dulu. Boleh tak tampung orang yang berat? Boleh tak bila campak tu patah tak? Pecah tak? Bila baling berulang kali mungkin akan patah, tapi bila baling dalam sekali, 2 kali, 3 kali ke, dia tak akan patah. So dekat situ ada ciri kekuatan, tak mudah rosak, tak mudah hancur. Bila kena hujan, tak ada cair, tak cair, tak adalah warna pudar, tidak. So bila dia memenuhi pasaran, memenuhi syarat, dia akan dipasarkan. Sama juga dengan almari.
Kita test dulu tahan ke tidak untuk tampung baju yang banyak. Bila tahan, memenuhi syarat, dia akan dipasarkan. Tak guna kalau dia tak test dulu, tiba-tiba terus dia pasar, kemudian tak ada orang beli sebab tak tahan lama. Rugilah dia. Rugilah awak sebagai pembekal. Okey. Kemudian kita tengok kriteria yang kelima, bila kita nak membentuk reka bentuk yang baik, dia adalah ergonomik. Ergonomik. Apakah yang dimaksudkan dengan ergonomik? Ergonomik ni adalah suatu ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk. Yang mana ciri ini menjadi pilihan manusia. Contohnya macam sekarang, orang beli kerusi tapi orang ikut trend nak nampak hipster, cantik, tetapi dari segi ergonomik ataupun daripada ciri keselesaan dia tidak ada. So sebab apa orang-orang yang beli tu cepat sakit belakang, sakit leher, sakit belakang. So bila kita nak pilih sesuatu barang atau produk, kita kena tengok adakah kerusi itu memberikan keselesaan kepada kita. Ataupun bila kita nak type dalam laptop, kita nak tengok adakah laptop, ketinggian laptop ni setanding dengan mata kita. Ataupun bila kita beli mouse, untuk tertikus mouse, adakah tangan kita tu sesuai dengan saiz mouse tersebut, senang nak klik. Sebab itu memberi faktor kepada keselesaan kepada pengguna. Sebab apa contoh kerusi kat sini kan? Kerusi kat sini dia selesa sebab dia dapat elakkan sakit belakang dengan leher dekat, sebab kat sini kerusi dia bentuk macam melengkung ke pinggang kita tu. Tak adalah rata. So dekat situ dia selesa, orang yang pakai pun selesa, tak sakit belakang. Sama juga ketinggian laptop. Laptop ni adjustable. Ada yang sekarang ni kita boleh tengok untuk elakkan, untuk keluarkan haba daripada laptop, dia ada satu yang tempat pemegang bawah ni kan. Dia ni boleh adjustable mengikut keselesaan pengguna. Dia nak tarik macam mana, tinggi mana, 40 darjah, 30 darjah, ikut kepada keselesaan dia supaya tak sakit leher dengan sakit belakang. Itu barulah dipanggil kriteria ergonomik. Kita ada berapa tadi? Kita ada 5, iaitu kecenderungan inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, kekuatan kualiti dan kebolehan pasaran dengan ergonomik. Okey. Kemudian ini adalah yang seterusnya 1.1.7, iaitu membina objek asas. Okey, dekat sini awak boleh refer buku teks awak muka surat 15. Dekat sini, bila kita nak membina objek asas dalam reka bentuk dan teknologi ni, kita nak lukis tau. Bila lukis ni, ini adalah contoh-contoh bentuk asas yang kita akan guna. Ni bentuk asas dalam bentuk apa ni? 3 dimensi. Kita nampak panjang, lebar, tinggi dia. Itu adalah bentuk asas 3 dimensi. So dekat sini, bila kita nak membina objek asas, langkah yang pertama, kita kena memilih beberapa bentuk geometri asas untuk dijadikan bongkah. Bongkah. Apabila kita gabungkan bentuk asas yang kita dah pilih tadi, macam bulat ke, silinder ke, segitiga, poligon, apa-apa saja objek asas yang awak nak, dia akan membentuk objek yang baru. Macam mana? Kita gabung-gabungkan dia ni menjadi sesuatu objek yang baru. Okey, contoh cikgu akan tunjuk. Dekat sini, cikgu pilih 6 bentuk geometri asas. Cikgu pilih daripada yang banyak ni, cikgu pilih 6. Bentuk segi 4 sama, segi 3, bulat, silinder, segi 5 ni dengan segi 4 panjang ni lah. Kemudian cikgu akan gabungkan objek asas ni, objek geometri asas ni menjadi suatu objek yang baru. Bila kita dah jadi satu objek yang baru, kita akan kenal pasti elemen dan prinsip pada objek tersebut. Cikgu dah lukis 6 objek dekat sini, 6 objek asas tu. Kita akan tengok apa yang cikgu dah lukis. Kita tengok sama-sama. Okay, dekat situ bila kita melukis, pastikan kita pakai pensel. Okay, mula-mula kita buat garisan apa tu? Garisan halus dulu. Dan kita apply 6 objek asas yang cikgu pilih tadi tu. Apakah bentuk objek asas yang cikgu pilih? Awak rasa bentuk apa tu? Kita dah gabung-gabungkan dia mengikut kreativiti kita ya. Bila kita buat ni, membina objek asas ni, kita kena ikut kreativiti kita. Dah jadi bentuk apa tu? Bentuk
roket. Itu adalah contoh objek asas ataupun objek baru cikgu yang dari hasil gabungan 6 objek asas ni tadi. Ini adalah contoh cikgu yang pertama iaitu roket. Kemudian yang kedua, apakah bentuk dia? Kita buat garisan nipis dulu. Lakar, pilih, cari idea. Tak jadi padam, nampak bila kita pakai garisan nipis, mudah nak padam, tak adalah kesan yang susah nak padam. So, bila dah jadi, kita pekatkan, legapkan dia, dah jadi objek yang kedua hasil gabungan 6 objek asas tadi iaitu lori. Yang pertama adalah roket, yang kedua adalah lori. So dekat sini kita akan tengok roket. Okey, tadi roket. Dekat sini kan roket. Cikgu dah pilih roket tadi. Roket. Dekat sini roket, cikgu ada elemen garisan. Kita lukis tadi pakai garisan. Dan juga elemen rupa. Kenapa rupa? Roket ini dilukis dekat kertas. Kita boleh sentuh, kita boleh lihat tapi kita tak boleh sentuh. Kemudian apakah prinsip yang ada? Kat sini kita ada prinsip kepelbagaian. Kenapa kepelbagaian? Kita ada pelbagai bentuk asas geometri yang kita pilih, kita gabungkan menjadi objek. Kemudian kita ada prinsip pengulangan. Apa bentuk yang berulang dekat roket ni? Awak rasa apa? Awak nampak apa? Ya, bentuk bulat. Dia adalah pengulangan bentuk bulat. Kemudian kita tengok yang kedua iaitu objek yang kedua cikgu adalah tadi lori. Mana lori cikgu tadi? Okey, lori cikgu tadi. Okey, lori. Dekat sini lori cikgu dapat kenal pasti mestilah elemen garisan. Rupa. Boleh juga kita jadikan dia ruang. Ruang dekat mana? Hasil kita lukis ni dalamnya ada ruang. Kemudian kita ada juga tekstur. Kalau nak letak tekstur lah. Tapi sekarang tak ada tekstur. Warna. Kalau ada warna baru letak elemen warna. Yang cikgu kenal pasti hanya 2 sahaja. Kemudian prinsip. Prinsip apa yang ada dekat sini iaitu yang pertama cikgu nampak prinsip pengulangan. Apa bentuk yang berulang? Ya, segi 5 ni. Bentuk yang berulang. Kemudian yang kedua prinsip kesatuan. Kenapa kesatuan? Sebab dia membentuk image. Bila kita nampak tahu itu bentuk apa. Dia membentuk image lori. So, ada prinsip pengulangan dan prinsip kesatuan pada lori. So, awak boleh selain daripada roket dengan lori, 6 objek asas ni kita boleh bentukkan dia contohnya rumah. Macam apa? Kemudian kereta api. Kemudian apa lagi? Pedang. Macam mana tu nak lukis? Kita gabungkan dia dapat bentuk objek yang baru. Ini adalah contoh yang cikgu dapat. Okey? So, sebagai rumusan, hari ini kita dah belajar 3 poin iaitu kita dapat membanding bezakan prinsip dan elemen reka bentuk dalam sesuatu produk. Kita pilih produk kita, nanti sepatutnya kita pilih 3 produk. Kita kenal pasti elemen dan prinsip yang ada pada setiap produk tersebut. Barulah kita dapat tahu beza prinsip dan elemen berdasarkan gambar yang kita pilih. Yang kedua, kriteria reka bentuk yang baik. Bila kita nak buat sesuatu reka bentuk produk, kita kena ingat kriteria ni iaitu kecenderungan inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran serta ergonomik. Okey, dan seterusnya kita dapat membina objek asas. Daripada objek asas yang kita pilih, kita boleh jadikan dia sebagai objek yang baru. Bila dah jadi objek yang baru, kita kenal pasti elemen dan prinsip yang ada pada objek tersebut. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Bye!